Okay, hari ini cikgu nak fokuskan kepada beberapa penjodoh bilangan yang biasanya murid keliru. Okay, kita ambil dulu ya. Secara ringkas cikgu akan terangkan. Okay, kita ambil yang pertama jambak. Jambak ni orang akan fokuskan kepada bunga. Tapi sebenarnya jambak ni dia boleh juga digunakan untuk kunci. Bukan bunga saja. Kunci pun sebenarnya ada penjodoh bilangan lain yang akan boleh kita gunakan. Contohnya segugus kunci. Sebentuk kunci. Kalau dia satu, kita akan guna dia sebentuk. Kalau dia banyak, kita akan guna dia sejambak ataupun segugus. Okey, tengok kepada situasi ya. Kita pergi kepada penjodoh bilangan yang kedua iaitu butir. Yang pertama cikgu nak fokuskan butir ni. Kalau kamu tengok gambar ni, belian. Belian ni antara benda yang amat berharga. Kalau diberi kepada perempuan, oh dia boleh gila sekejap. Jadi belian ni lebih mahal daripada emas. Jadi kita akan gunakan penjodoh bilangannya sebutir belian. Selain itu, butir juga kita boleh gunakan untuk mutiara, peluru, permata dan juga pil. Ini sebahagiannya, ada benda-benda lain lagi. Jadi cikgu tak nak bagi terlampau banyak sangat, nanti kamu akan keliru. Okay? Cukup ini butir, ini antara yang cikgu dah terangkan tadi. Okay. Yang ketiga, urat. Biasanya murid ni akan keliru, urat, utas, ulas. Okay, kita fokus kepada sini. Ramai orang akan kata, kita dah biasa sebut, selai rambut. Sebenarnya bukan selai rambut. Penjodoh bilangan yang paling tepat untuk rambut ialah seurat. Sebab urat ni untuk benda yang halus dan dia panjang. Jadi contohnya rambut, wayar, benang dan juga kita boleh gunakan untuk dawai. Yang seterusnya ialah carik. Carik ni adalah biasanya benda-benda yang besar kita kecilkan. Biasanya pada zaman cikgu sekolah dulu, kalau nak beli sebuah buku pun ada kalanya anak-anak yang miskin, tak mampu. Kadang-kadang mereka nak tulis nota, minta pada kawan. Okay? Selai kertas tu amat berharga. Dia akan koyakkan sedikit. Dia beri pada kawan. Jadi secarik ni kita boleh juga gunakan untuk kertas, kain, tikar dan juga daun. Okay, penjodoh bilangan seterusnya adalah papan. Papan ni ada dua maksud. Ada murid kata papan, rumah papan. Kita ya, itu betul, itu bendanya papan. Tapi penjodoh bilangan untuk papan ni, contoh antaranya petai, sepapan petai satu tu. Orang tua dulu memang suka makan petai sebagai ulam. Petai jerin, okay, sepapan panadol, sepapan coklat. Ada juga kita boleh guna penjodoh bilangan papan juga untuk telur. Okay, satu tray telur tu, sepapan. Okay. Okay, yang berikutnya ialah penjodoh bilangan bagi timbun. Timbun ni adalah benda yang banyak dikumpulkan di pada satu tempat. Kalau ikut gambar ni, timbun ni kita boleh gunakan untuk tanah, pasir, batu, sampah. Dan mungkin juga kamu pernah dengar kat rumah, kerja sekolah bertimbun-timbun. Sebab kamu kumpul kan, kerja hari Isnin nak buat pada hari Sabtu. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Kamu kumpul semua nak buat hari Sabtu dengan hari Ahad. Kerja jadi bertimbun, lama-lama kamu akan jadi stres. Okay? Timbun ni adalah benda yang banyak. Okay? Okay, seterusnya penjodoh bilangan bagi rumpun. Untuk memudahkan kamu ingat rumpun ni biasanya pokok yang daunnya panjang dan pokoknya biasanya akan hidup secara dekat. Dia banyak. Okay, contohnya pokok tebu, okay, pokok buluh, pokok pandan, pokok serai. Biasanya pokok-pokok begini ada dekat kawasan rumah. Terutama rumah kampung mesti ada. Serai, tebu, pandan, buluh. Okay, terutama buluh masa musim perayaan Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha, orang nak buat lemang mesti perlukan pokok buluh ni. Jadi penjodoh bilangan untuk rumpun ingat daun yang panjang dan pokoknya rapat-rapat. Okay, seterusnya penjodoh bilangan bagi buah. Buah ni dia biasa dengar. Tetapi ada murid dia biasa dengar sebuah rumah, sebuah kereta saja. Buah ni biasanya untuk benda-benda yang besar. Dia berbeza dengan biji. Nanti ada sampai cikgu akan terangkan untuk biji. Biji dengan buah ni dia bezanya buah ni dia besar. Contoh sebuah kampung, sebuah pulau, sebuah kereta, sebuah tasik, sebuah bangunan. Jadi buah ni untuk benda-benda yang besar. Kalau biji ni untuk benda-benda yang halus-halus.
Okey, seterusnya penjodoh bilangan baris. Baris ni cikgu rasa kamu biasa dengar lah. Baris, baris sedia. Okey, buat barisan. Perkataan baris ni dah biasa sangat. Tetapi baris ni bukan saja untuk barisan dan sebagainya. Baris ni kita boleh juga guna untuk sebaris pokok. Kalau kamu pergi ke dusun, pergi ke kebun, pergi ke ladang tengok pokok kelapa sawit, pokok durian, sebaris. Sebaris kedai, kita boleh gunakan. Sebaris murid, sebaris askar, sebaris polis dan sebagainya. Okey, baris ni dalam barisan. Okey, seterusnya cikgu dah beritahu tadi biji benda-benda yang halus. Contohnya kamu boleh tengok rujuk pada gambar di sini. Okey, sebiji telur, sebiji bola, sebiji guli, okey, sebiji buah apple, okey, dan sebagainya. Tapi telur ni kamu akan tengok dua nanti, dia boleh guna juga sebiji dan dia paling tepat kita boleh gunakan dia sebutir. Sebab telur ni dalam bentuk macam bola rugby ya. Okey, berikutnya penjodoh bilangan bagi gugus. Biasanya kalau kamu dengar darjah 1, darjah 2, cikgu segugus anggur, sebiji anggur. Okey, anggur ni kategori buah-buahan yang agak mahal jugalah. Okey, selain daripada durian. Jadi kalau dia banyak, kalau kita tengok dalam gambar ni, segugus anggur. Okey, yang kedua, segugus kelapa sawit. Tadi cikgu dah ada keluarkan gang kunci ya. Segugus kunci. Kunci tu ada 3 kita boleh gunakan sebentuk segugus sejambak. Okey. Ni penjodoh bilangan yang biasa kamu dengar lah. Perkataan ni pasang. Pasang ni biasanya dua lah. Sepasang mata, sepasang telinga, sepasang kasut, okay? Sepasang stokin dan sebagainya. Okay, penjodoh bilangan seterusnya buku. Buku ada orang bayang ke? Buku, pen. Buku, pensel pasangan dia. Tapi buku ni juga termasuk dalam kategori penjodoh bilangan. Digunakan untuk apa? Sebuku sabun, sebuku roti, sebuku benang, sebuku gula melaka. Okay, itu contoh penggunaan buku. Okay, selepas ini, cikgu akan bagi beberapa latihan untuk menguji pengetahuan kamu. Apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi adalah contoh beberapa penjodoh bilangan. Sebenarnya penjodoh bilangan dalam banyak, beratus kali kita nak belajar penjodoh bilangan ya. Mungkin kamu belajar di sekolah tu hanya mungkin baru beberapa belas sahaja. Yang popular biasanya sebiji, sebuah, sebatang dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh soalan objektif kita panggil sebab dia ada pilihan A, B, C dan D. Cikgu baca satu saja. Latihan yang berikut nanti kamu kena cuba buatlah. Okey, tengok. Nenek menggoreng sepisang untuk hidangan pada waktu petang. Kalau kita tengok di sini, dia ada biji, ulas, sikat, tandan. Kita dah dengar tadi, pisang dia ada penggunaan tandan. Cikgu hanya sebut satu je tandan. Sikat dia boleh juga guna untuk pisang. Ulas ini tak boleh. Ulas ini lebih kepada buah yang contoh buah durian, kita kopek buah durian, kemudian kita akan ambil satu, kalau ada 5, kita makan satu tu kita panggil seulas. Buah nangka, buah limau dan sebagainya. Tadi biji cikgu kata untuk benda-benda yang kecil. Jadi kalau dalam pilihan A, B, C, kalau kamu tengok A ni dah salah, pangkah A. B pun tak boleh, pangkah dah antara dua. Sikat dengan tandan, dua-dua ni boleh gunting untuk pisang. Kita tengok di sini. Penjodoh bilangan ni, yang untuk goreng pisang, tanda ni banyak. Biasanya buah pisang ni menjadi kegemaran macam bagi monyet. Kalau dia dapat satu tandan tu, beberapa ekor boleh habiskan satu tandan. Sebab makanan kegemaran dia. Macam kamu, dapat saja KFC ke burger, mungkin kamu boleh makan 2-3 ketul. Okay? Tetapi kamu bagi burger dekat monyet, dia tak sukalah, dia nak pisang. Kalau ikut tandan ni, kalau nenek goreng pisang setandan, cikgu rasa satu kampung boleh makan. Kalau ikut di rumah, kita hanya ambil sebahagian daripada satu tandan ni, dia ambil satu ni, kita panggil sikat. Sesikat pisang. Jadi jawapan dia C. Okay.
Okay, kalau tadi cikgu bagi latihan dalam bentuk soalan objektif. Ini soalan pula menguji minda. Cikgu bagi A sampai H. Ini agak mencabar sikit lah. Kamu boleh bagi 1, 2 atau 3 contoh. Kita ambil contoh 1. Penjodoh bilangan sepersalinan. Ini tak pernah dengar. Kamu boleh cari untuk menambahkan pengetahuan kamu. Sepersalinan ni contoh untuk pakaian pengantin. Sepersalinan. Kalau pasangan pengantin dia nak kahwin, biasanya dia akan masa nak angkat nikah, dia akan pakai serba putih. Okey, petang tu pula dia akan bersanding. Okey, mereka akan pakai kain songket ke apa dan sebagainya. Kemudian malam pula pergi ke hotel, dia akan tukar pula semua sekali daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ini kita panggil sepersalinan. Contoh yang kedua, sepersalinan ni juga pakaian diraja. Okey, Hang Tuah berjaya mengalahkan pahlawan Majapahit. Okey, Sultan Melaka telah menghadiahkan sepersalinan pakaian kepada Hang Tuah. Jadi penjodoh bilangan begini, kamu boleh berikan beberapa contoh. Paling tidak, 1 lengkap. Kalau ada dapat 2, lengkap 2. Tambahkan pengetahuan. Cari lagi. Okay, sekarang mudah, gunakan handset saja. Kita guna handset, kita cari apa penjodoh bilangan. Kemudian kamu buat nota. Dapat boleh kongsi dengan kawan dan sebagainya. Ini pula latihan dalam bentuk ketiga. Kamu hanya perlu melengkapkan, tak ada pilihan jawapan. Kamu boleh melengkapkan penjodoh bilangan yang sesuai. Nampak cikgu kata penjodoh bilangan yang sesuai. Penjodoh bilangan yang sesuai, mungkin satu benda tu dia boleh guna banyak penjodoh bilangan dia. Okay? Contoh, Pakcik Amir menebang pokok dengan separang yang tajam. Okay, clue kamu dah tahu dah. Benda yang tajam, cluenya ialah bilah. Sebilah parang. Tapi untuk pengetahuan kamu, bukan semua benda yang tajam kita akan gunakan sebilah. Okay, ada murid dia keliru, cikgu benda yang tajam sebilah, senang je cikgu. Tiba-tiba cikgu cakap, cangkul. Sebilah cangkul ke sebatang cangkul? Alamak cikgu. Kalau cikgu cakap benda yang panjang tadi, dia akan jadi sebatang. Cangkul kita guna sebatang cangkul. Walaupun cangkul tu tajam, kalau kena kaki kamu, boleh luka dan sebagainya. Tengok kepada gambar, tengok kepada arahan soalan. Tengok pada clue soalan. Okay? Bahasa Melayu dia istimewa sikit. Okay? Jadi, kamu boleh sambung latihan ini. Cikgu dah bagi contoh nombor 1, lengkapkan nombor 2 sampai nombor 8. Ini juga latihan yang perlu kamu lengkapkan dengan penjodoh bilangan yang sesuai. Okey, itu saja yang cikgu nak sampaikan kepada hari ini. Cikgu ambil, cikgu lebih suka kalau cikgu mengajar murid-murid dalam kelas dan sebagainya. Cikgu akan berikan sedikit kata-kata motivasi buat murid. Ini antara kata motivasi yang cikgu nak tujukan kepada murid-murid semua. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya ke mana pun jua. Okay, harta karun. Kalau siapa dapat harta karun, cikgu rasa boleh kaya raya. Boleh jadi jutawan dan sebagainya. Harta karun ialah harta yang berharga. Belajar ni kamu ibaratkan benda yang berharga bagi kamu. Orang yang ada ilmu, dia pergi ke mana pun, dia akan mudah. Okay? Kalau contoh, cikgu ambil contoh. Kalau orang yang pandai memasak, okay? Dia pergi ke hotel, dia boleh masak kat hotel. Dia pergi ke restoran, dia boleh masak kat restoran. Kalau ada kenduri kendara, dia boleh tolong memasak untuk majlis kenduri kendara. Kalau dia mendirikan rumah tangga, tak kira lelaki atau perempuan, boleh masak untuk ahli keluarga dan sebagainya. Jadi ilmu ni amat penting. Okay? Cuba penuhkan otak kita ni dengan ilmu sebanyak mungkin. Jadi, itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain kali bersama dengan Cikgu Zul. InsyaAllah. Okay, bye. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.